InsyaAllah kita mula dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أكرم الأكرمين يا كريم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan yang disampaikan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Allahul Azim. Az-Zariyat ayat 55. Berbahagia dan hormati Al-Fadhil Ustaz Haji Taqiyuddin, walaupun tidak bersama kita pada pagi ini, berada Kelantan, pengurusi surau. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan musafir beliau ke Kelantan meraihkan majlis kenduri. Kepada seluruh tan kuasa pengurusan surau Al-Husna dan yang saya kasihi para jamaah yang setiap bulan tidak pernah miss untuk sampai ke surau. Walaupun hari ini kita diuji dengan cuaca hujan, ya. Bulan lepas pun hujan juga, lebat, ya. Tapi jemaah sampai walaupun dalam hujan. Hari ini pun Allah uji dengan hujan juga, cuma belum lebat lagi lah. Entahlah kalau sekejap lagi lebat, tapi nampak jemaah akan sampai insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab kita dalam tempoh beberapa bulan ini mengikut Jabatan Kaji Cuaca kita macam ni lah. Hujan belah pagi, hujan belah petang. Kalau ikut kepada bacaan cuaca, akan berlarutan hingga bulan Oktober. Perubahan monsun dan perubahan cuaca berlaku di seluruh dunia. Tak apalah, kita pun dalam suasana hidup ini, kita hidup di bawah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini falsafah penting kita dalam beragama. Ingat, apa yang berlaku adalah kehendak, ketentuan dan Allah punya kuasa.
Sebab yang berkuasa penuh urusan alam ini Allah Azza wa Jalla. Yudabbirul amra, dia yang mengurus semua perkara, baik langit, baik bumi, baik udara, baik cuaca, malam dan siang, pagi petang, itu semua di bawah tadbir kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita, bahawa kita tak campur tangan dalam urusan ini. Cuma harapan kita satu sajalah, tidak ada musibah. Itu harapan kita. Hujan lebat, nikmat, bukan musibah. Kalaupun kering, sekalipun tak turun hujan pun, bukan musibah, tapi nikmat. Termasuklah kita dalam hidup ini, kata para ulama, soal sakit penyakit, kesakitan, penyakit yang berlaku, itu semua juga merupakan ujian pada Allah yang kita harap satu nikmat, bukan satu bencana. Allah uji sakit, ya. Payah juga nak kata nikmat itu. Sakit ustaz, mana nikmatnya? Tak, dalam Islam ini saya kira sebagai muqaddimah lah. Kita nak ambil cuaca pagi yang sejuk ini, nak panaskan sikit. Dalam Islam, puan-puan, ialah kita bila sakit, dia dalam agama, Al-Imam An-Nawawi kata itu kafarah. Sakit suatu cara Allah untuk Allah kafarahkan kita. Erti Allah nak ganti yang lebih baik lagi, boleh jadi. Cik Lan, ya, Cik Lan pun ada bersama kita ni. Nama sama saya juga, Ruslan juga ni. Ya, pun samalah. Bila Allah uji kita sakit, Allah nak kafarahkan kita mungkin untuk kita lebih dekat dengan dia. Kita mungkin satu masa dahulu ketika sihat walafiat, kita kurang ibadat, betul tak? Kurang amalan, kurang buat baik. Kurang tu banyak. Ibadat kurang, buat baik kurang, solat pun kurang. Semua kurang pada masa kita pernah sihat walafiat. Jadi bila Allah uji kita dengan sakit dalam usia tertentu, Allah nak kafarahkan kita supaya kita dapat balik kepadanya semula. Masa itulah kita akan kuatkan ibadat, kokohkan ibadat. Kalau bab zakat, tunaikan zakat. Bab sedekah, infak akan harta. Sembahyang, solat kita banyakkan. Yang sunat kita buat, betul tak? Ya. Jadi Allah uji sakit itu untuk kita kafarahkan dosa lama kita. Hai mata mudah tumpah. Batu sakit ini kadang-kadang orang mudah menangis. Tengah dosa seorang menangis, ingat dosa lama. Itu satu kafarah. Ada kemanisannya. Sebab kalau Allah tahu uji sakit, kita lupa. Jadi dalam agama ini, falsafahnya kata Imam An-Nawawi, bila diuji sakit sebagai contohnya, kita akan cepat untuk beristighfar, cepat untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi untung kita. Cuma nak sabar je lah. Sabar atas ujian yang datang. Sabar di atas ujian yang tiba dalam hidup kita, sakit, penyakit contohnya. Jadi apa yang penting dalam hidup ini, kita nak Allah redha, bukan murka. Allah sayang, bukan benci. Allah terima, bukan tolak kita. Itu yang kita nak, tuan-tuan sekalian. Allah sayang, bukan benci. Allah terima, bukan tolak. Allah redha, bukan murka. Jadi semua benda-benda yang tak baik, murka, tolak, tak redha, kita tak naklah. Ya. Sebab kita merayulah kepada Allah Azza wa Jalla sepanjang masa untuk Allah terima kita. Satu bacaan doa lah, saya rasa saya kena sampaikanlah dalam kesempatan untuk saya juga beramal dengannya, bukan untuk saya, tuan-tuan saya pun sama. Ada satu bacaan doa di Nabi SAW yang kita boleh amalkan dan boleh kita lakukan untuk kita mendapat rezeki kehidupan kita dengan rezeki yang penuh keberkatan. Apa doanya? Doanya mudah saja, pendek je, tapi ia merupakan perkara yang kita kena lekatkan dalam hati nurani kita dengan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla kekal selama-lamanya. Doa datang daripada Imam Muslim
disebutkan sama Imam At-Tirmidzi, disebutkan sama oleh Ibnu Majah, disebutkan juga oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban. Jadi ada sekurang-kurangnya 5 ulama hadis meriwayatkan hadis ini, daripada Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ibn Hibban. 5 ulama hadis meriwayatkan nas yang sama daripada Nabi SAW. Nabi ajar untuk kita baca, dan apa yang kita baca ni, kita minta Allah berikan kita kekuatan lah. 4 perkara supaya kita senang, tenang, bahagia, selesa, dalam keadaan dijaga Allah dengan jagaan yang betul, yang penuh, tak ada kemudaratan, tak ada kecelakaan, diberikan kemuliaan hidup. Ada 4 benda kita minta dengan dia. Saya nak ajak tuan-tuan yang hadir pada pagi ni, berkat pagi duha, berkat hujan sedang turun sekarang walaupun rintik-rintik lagi, Allah kabulkan doa-doa kita ini dan melekat di hati jantung kita. Tuan-tuan follow saya, baca, ikut saya, kita baca 3 kali insya-Allah. Allahumma nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ulang balik sekali lagi. Yang kedua, Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hadis ringkas padat. Riwayat Imam Muslim, disebutkan sama Imam At-Tirmidzi, disebutkan sama lafaz Imam Ibnu Majah, disebut sama lafaz oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, disebutkan sama oleh Ibn Hibban. Jadi 5 ulama hadis ini meriwayatkan hadis yang sama lafaznya. Apa kita minta kepada Allah Azza wa Jalla? Saya harap sangatlah lepas pada kuliah duha ni, so kita ada live telecast atau live FB surau. Tuan-tuan kalau tak ingat, boleh ingat balik melalui, lihat baliklah apa ni doa indah pada live kita ini pada minit yang ke berapa ni, minit yang ke-17, 18 lebih kurang sekarang ni. Apa minta kita pada Allah Azza wa Jalla? Allahumma, ya Allah, nas'aluka, kami mohon kepadamu. Yang pertama, al-huda, kita minta Allah berikan kita petunjuk, hidayah dan bimbingan. Allah berikan kita suluhan hidup yang betul-betul berikan kita kebaikan. Lampu suluh yang terang benderang, macam-macam salah macam itulah Allah suluhkan kepada kita. Sila kepada kita suluh hidup yang terang benderang, suluhan kepada hidayah, kepada kebaikan dan kepada kebahagiaan. Hidayah Allah, kita minta pertama hidayah. Saya terjemah tadi suluhan, cahaya yang terang benderang. Pertama, kita minta. Yang kedua apa dia? Wat-tuqa, kita minta Allah berikan kita taqwa, hidup dengan taqwa, mati dalam taqwa. Kita kenal balas dosa pahala, kenal halal haram, kenal baik buruk, itu taqwa. Kita minta Allah kekal kita macam tu. Pertama hidayah, suluh kepada jalan baik, kemudian taqwa. Yang ketiga kita minta apa? Yang ketiga, wal afafa, kita minta berikan Allah beri kita maruah yang terpelihara, maruah yang terjaga, maruah yang selamat. Mana maruah kita? Maruah yang dipelihara Allah Azza wa Jalla. Kesucian hati kita, kesucian murid, kesucian seluruh kehidupan kita ada kebaikan, tak tercalar, tak rosak. Ini maksud al-afafa, maruah kita, ya, dalam hidup beragama. Yang keempat kita minta apa? Wa al-ghina, Allah berikan kita kekayaan. Ya, kita tak miskin hidup ini, kita nak kaya raya. Kalau wang yang banyak, bila wang banyak kita boleh buat derma, sedekah jariah macam-macam.
tolong orang, bantu orang, ya kekayaan yang baiklah, bukan kaya melampau. Kita nak kemiskinan. Kalau bab harta banyak dan berkat, bab duit banyak dan berkat, wal ghina, tak salah kita minta kaya ni. Tak salah tuan-tuan, sebab kita tahu dengan harta yang ada kita buat banyak kebaikan-kebaikan. Nak bayar zakat, nak infak, nak sedekah, nak derma, tolong orang, fakir miskin, nak bantuan kita boleh hulurkan, nak bagi orang makan minum, sebab kita orang berharta. Jadi kita nak sumbang ke jalan baik dengan harta dia ni, kita nak sumbang kepada orang yang patut menerima. Lisaili wal mahrum, bagi orang minta dan orang yang tak ada upaya nak minta pada kita, kita hulurkan. Jadi doa ini sebenarnya doa yang penting ni. Pertama, minta hidayah. Kedua, minta jadi golongan yang bertakwa. Ketiga, golongan yang terjaga maruah kehidupan. Keempat, kaya raya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu saja. Jadi saya angkat doa ini sebagai satu peringatan untuk saya jugalah. Bukan saja puan-puan, untuk saya juga. Sebab kita dalam hidup kita nak keselamatan. Bila kita ada kekuatan taqwa dengan hidayah, maruah yang terpelihara, kekayaan harta, gabungkan sekali Tuan Haji Zainuddin, insya-Allah kita berada dalam lorong hidup yang selamat. Taqwa, jaga kita daripada kejahatan. Maruah kita, maruah yang baik. Kita punya hidayah, kita dapat pintu rahmat sampai kepada kita. Allah suluh kita suluhan yang baik. Hati bercahaya, tak gelap gulita hati kita, tak berpenyakit, tak ada kekotoran, mudah buat benda yang baik. Itu hidayah tu. Yang keempat, kita nak harta benda yang Allah rezekikan kemewahan. Tak kaya pun dapat harta yang baik, boleh tolong, menyumbang, sedekah, infak. Jadi ini tuan-tuan sekalian, satu rintihan yang jangan kita abaikanlah. Kita nak sangat hidup ini Allah berikan rezeki begitu kepada kita. So kita bergantung kepada Dia, minta kepadanya, rintih kepadanya, mohon kepadanya, doa kepadanya. Dan tidaklah pernah Allah tolak rintihan kita, hambanya, bila mana kita minta dengan penuh ikhlas, penuh keinsafan, penuh keredaannya. Amin Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya tak ingat, saya tidak yakin tidak ada orang yang tak hafal doa ini insya-Allah lepas ini. Semua kita boleh hafal insya-Allah. Yang penting hafal doa dan betul doa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Maksud telah diberikan. Baik. Jadi kita punya sambungan bicara pada pagi ini ialah hadis yang ke-51. Kita masuk hadis yang ke-51 pada pagi ini, iaitu yang bertajuk kewajipan berzakat. Ini masuk tajuk tentang harta lah ni. Ya, kewajipan berzakat. Baik. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, farada Rasulullah az-zakat, farada Rasulullah zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. Hadis ini tentang zakat fitrah. Hadis tentang zakat fitrah, tapi maksudnya tersirat, lagi tersurat. Baik. Nabi bersabda, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah, anaknya Abdullah, anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya sahabat Nabi belaka. Ayah sahabat, anak pun sahabat juga. Ini rezeki lah. Ayahnya Umar, sahabat Nabi yang cukup Nabi cintai, sayangi, senangi. Anaknya cukup Nabi sayangi juga, Abdullah bin Umar ini. Kita pernah sebut di sini, dah ulang balik, tak apalah, seminit 2 minit ini. 4 Abdullah yang Nabi sayang, sangat-sangat sayang semasa di Mekah.
Abdullah belaka 4 anak remaja nama Abdullah. Pertama, Abdullah bin Umar ini, anak remaja Nabi sayang sebab baik akhlak, tingkah laku dan beriman, beramal, berilmu. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Abdullah bin Al-Abbas, sepupu Nabi sendiri. Yang keempat, Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhumah. Ini 4 Abdullah Nabi sayang semasa di Mekah ni. Mereka remaja muda-muda yang hebat, bukan remaja yang bermasalah. Orang muda yang hebat, ingatan, akhlak, perangai, sikap, watak mulia. Nabi sayang mereka. Termasuk Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhumah. Katanya, Farad Rasulullah, Nabi telah memfardukan zakat fitrah dengan segantang daripada kurma atau segantang dari syair ke atas hamba, gandum lah, ke atas hamba dan yang merdeka, laki dan perempuan, kecil dan besar di kalangan orang Islam. Baginda memerintahkan dengannya supaya ditunaikan sebelum keluarnya orang ramai untuk solat raya. Jadi hadis ini datang daripada konteks cerita tentang zakat fitrah. Kita sentuh berzakat, tapi ambil dulu hadis ini. Zakat fitrah ni tuan-tuan, satu di antara satu perkara penting bersifat tahunan, sekali setahun. Kita sebut zakat fitrah, apa makna zakat fitrah ni? Zakat penyucian hati dan jiwa atas nama individu masing-masing. Ia wajib ditunaikan sekali dalam setahun. Zakatul fitri, zakat ke arah menunjukkan fitrah, keinsanan kita. Jadi hal ini sepakat ulama wajib. Tak kira mana-mana mazhab, semua sekali berpandangan wajib ditunaikan. Dan kita fahamlah dalam situasi kita hari ini, bila masuk saja bulan Ramadan, maka bermula tempoh zakat fitrah daripada awal Ramadan sehingga kepada sebelum sembahyang raya pada hari kita solat raya. Kalau zakat fitrah lepas sembahyang raya baru nak buat, itu tak zakat fitrah, itu sebagai sedekah biasa. Baik, saya tak nak bincang tentang zakat fitrah secara tuntas, secara detail, tak perlu. Kita semua maklum, ia satu amalan tahunan yang wajib dilaksanakan. Baik, cuma dalam hadis ini dia serampang dua mata. Hadis serampang dua mata. Apa mata yang keduanya? Hal zakat. Tuan-tuan sekalian, zakat satu nama yang penting dalam Islam. Zakat satu nama yang penting Islam, dan ia perlu difahami dengan baik, kan ia berada dalam rukun Islam yang 5 tu. Rukun Islam salah satu apa dia? Berzakat. Dan bila sebut zakat ini, ia satu proses berkait dengan soal harta. Zakat ini proses bersabit dengan harta. Sama ada bentuk makanan ataupun wang ringgit. Zakat harta, bentuk harta benda kita miliki. Mungkin makanan, padi, beras, gandum contohnya. Ataupun bersifat harta benda wang ringgit. Kalau kita RM lah, kalau sterling lah, kalau pound lah dia, kalau jenis lah dia, dinar dia, rial lah dia. Kalau Saudi rial, kita Malaysia RM. Baik, satu perkara yang saya sentuh bahawa bila sebut zakat ini, kita kena faham ia suatu ketentuan yang Allah syaratkan dalam Al-Quranul Karim. Dan sifatnya bukan menekan, bukan membebankan. Bukan menekan, bukan membebankan. Tetapi sifatnya memberi kita nilai yang lebih jauh, iaitu rezeki, berkat, hidup tenang dan bahagia bagi kita berzakat. Itu konsepnya. Yang keduanya ialah, ini pandangan saya kutip daripada beberapa tulisan ulama.
Bila sebut zakat ini, ia tidak bebanan, tidak menyusahkan, tidak sesuatu perkara yang menakutkan kita, tidak. Kenapa? Yang pertama, zakat adalah satu amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat amalan mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan makin berjarak jauh. Hati makin suci, jiwa makin tenang, hidup makin dirahmati, dan hidup kita makin diberkati Allah Azza wa Jalla. Itu zakat. Kita makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiganya, disebut zakat ini, ia satu ketentuan Allah untuk menguji kita. Ini satu benda besar. Zakat satu ketentuan untuk menguji kita. Manusia ini kalau uji dengan harta, dia baru terasa. Uji dengan masa, okey je. Uji dengan harta, manusia baru terasa. Sebab harta ni tuan-tuan, boleh jadi orang jadi makin kedekut dan bakhil dengan apa dia nikmati. Allah uji kita. Lepas tu zakat ni satu ujian untuk melihat sejauh mana kita dapat menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Betul tak betul? Itu saya dapat tengok dalam dunia kehidupan kita. Sebab zakat ni satu benda yang membebankan setengah orang. Aku punya harta takkan bagi orang. Mula dah. Takkan aku punya harta pendapatan aku cari malam siang nak bagi orang lain. Siapa? Cari sendirilah. Contohnya. Tapi Allah uji kita supaya kita tahu dan faham satu hakikat bahawa harta kamu aku yang punya. Itu konsepnya. Harta kamu Allah punya, bukan harta kamu selama-lamanya. Harta kamu Allah yang punya. Macam mana pula? Ya. Sebab yang berikan rezeki dan upaya, kita boleh bekerja, cari makan, cari harta. Siapa yang beri itu? Bukan imam surau, bukan nazir masjid, bukan ustaz penceramah. Yang beri kita kekuatan untuk boleh bekerja, cari harta malam siang, jauh dan dekat itu sampai ke mana-mana, siapa yang beri? Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tak? Tenaga, masa, waktu dan segala-galanya Allah yang beri. Bahawa kita ni puan-puan kena ingat, kerja macam meletih, penat cari harta, kalau Allah tak izinkan, nothing, kata orang Jawa. Nothing. Jawa, Shah Alam, ya? Tak ada apa. Kaki tak boleh melangkah, tenaga tak ada upaya, kesihatan badan tak berapa kuat mana. Nak cari harta, nak dapat RM1 RM, nak cari duit, tak adalah kita. Duduk tahap tu lah, duduk teman orang tersuap makan, nak tolak orang pimpin. Tapi Allah beri kita rezeki dengan masa yang luas, dengan tenaga yang kuat, dengan otak yang cerdik ini, bijak dalam merancang macam-macam. Jadi nikmat itu hadis 51, hadis 51 iaitu muka surat 239 buku saya lah. Jadi dengan kuasa nikmat Allah itu kita dapat buat banyak benda. Jadi semua hasil pendapatan kita dengan sebab Allah beri tadi bukan milik mutlak kita. Nikmat itu Allah yang punya dan kita kena salurkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah falsafah zakat. Ini payah ni. Bila hati kita sudah diselimuti oleh rasa bakhil, diselimuti oleh rasa bakhil, kedekut dan seumpamanya, payah. Patut orang yang faham tentang harta benda ini milik Allah Azza wa Jalla, dia akan mudah. Aku cari harta, Allah bagi rezeki, aku nak pulangkan balik.
dengan cara-cara yang diizinkan agama. Itu sebabnya Allah sebut dalam Al-Quranul Karim dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, ambil sebahagian daripada harta mereka. Allah minta ambil, maknanya keluarkan daripada harta benda kita ini untuk apa? Supaya dengannya engkau bersihkannya dan sucikan pada akhlak yang buruk. Dia serampang dua mata zakat, tuan-tuan. Zakat pertama, harta kita dapat bersih. Yang kedua, hati kita jadi lebih mulia. Baik, itu satu perkara. Yang keduanya ialah, sekalipun Allah minta kita bayar zakat, infak harta dengan nama zakat tadi, yang wajiblah. Yang sunat sedekah derma. Sekalipun Allah minta kita bayar zakat yang wajib, nama zakat harta itu, Allah tak minta kita beramal dengannya sampai 6 kali setahun atau tiap bulan. Tidak. Bukan tiap bulan untuk berzakat, bukan 2 bulan sekali. Sekali dalam setahun. Sekali setahun. Bukan 6 bulan sekali. Apalagi tiap bulan, lari kita ada. Kewajipan berzakat sekali setahun. Daripada harta kita ada 2,5%, 2.5%. Bukan 25 dan bukan 65. Sebelumnya tak ada 2.5%, 2,5% daripada harta kita ada. Jadi kalau kita renung balik tentang nilai ibadat itu kepada kita, ia bukan bebanan, ia bukan tekanan, tapi ia suatu rezeki untuk kita dapat cahaya yang lebih jauh lagi, iaitulah kita di rezeki Allah cahaya yang baik, dan harta benda kita pula Allah berkati. Harta kita Allah berkati, yang berbaki kita ada Allah berkati insyaAllah, dan hati kita pula makin percaya. Jadi falsafah ini kita kena peganglah. Saya sebelum pergi lebih jauh ni kena sebut supaya kita nampak hakikat zakat ni satu rezeki, bukan bebanan, satu nikmat, bukan satu perkara yang menyusahkan kita sama sekali. Baik. Seterusnya, tuan-tuan sekalian, zakat ini dia ada wajib, sedekah ini, dalam arti ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib namanya zakat. Yang sunat macam sekarang ni, tabung kita dah mula bergerak contohnya, itu sunat. Yang wajib zakat harta. Yang sunat kita menabung, tabung anak yatim, tabung surau, tabung masjid, tabung orang diuji Allah musibah macam-macam, Palestin macam-macam. Itu dia. Tapi kedua-duanya terangkum dalam makna yang satu. Apa dia? Zakat ke ataupun sedekah terangkum makna satu. Apa dia? Iaitulah berkat, bersih, berkembang dan baik. Itu maksudnya. Kita menyumbang sekali setahun zakat, kira-kira kekelit 5,000 lah kata setahun, 2,5%. Contohnya. Dan kita menyumbang tabung yang berjalan tu, RM1, RM2 tiap kali datang pengajian, lepas subuh kita sedekah dalam tabung yang berjalan tu. Semua itu dengan maksud yang sama. Zakat dengan infak tadi tujuan apa? Untuk berkat, untuk bersih, berkembang dan baik. Macam mana yang ditulis dalam kitab kita ini. Zakat pada bahasa berarti berkat, tumbuh, bersih, berkembang dan baik.
Artinya, kalau kita nak hidup ini bersih, tenang, bahagia, berkembang baik amal kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka jangan tinggal amal berzakat dan berinfak, bersedekah. Jangan tinggal. Jangan abaikan sama sekali. Kita tak nampak kelebihan sekarang, tetapi kelebihan di alam mahsyar kita akan nampak dengan jelas. Harta yang pernah kita zakatkan, yang infak, akan nampak di padang mahsyar dengan jelas sekali. Saya suka membacakan sepotong hadis Nabi SAW dalam riwayat yang benar-benar mengisafkan kita. Nabi sebut dalam bab zakat harta, termasuklah infak ni, Nabi bersabda, "Dhillul mu'mini yawmal qiyamati sadaqatuh." Hadis Nabi, tuan-tuan ya, dalam satu riwayat yang jelas Nabi sebut kepada kita dalam hadis yang begitu dekat dengan kita semualah. Dhillul mu'mini Sekejap, nak tengok nas yang tepat. Zillul mu'mini okey. Dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal, "Dhillul mu'mini yawmal qiyamati sadaqatuh." Memayungi di padang mahsyar nanti ialah sedekah kita. Zakat termasuk. Sedekah, infak, zakat termasuk. Apa kata Nabi? Dhillul mu'mini yawmal qiyamati sadaqatuh. Memayungi. Zil ini adalah, maksudnya ialah bayang yang akan membayangi kita. Kalau bahasa yang lain, bahasa Arab, al-midhal itu payung. Bolehlah nak kata payung ke, bayang ke, tapi di pada mahsyar ada satu payung bayang yang besar menaungi kita. Dalam keadaan kita tidak rasa resah gelisah, tak terancam, tak susah hati, tak sakit dan bermasalah. Sebab apa? Ada payung bayang yang menyertai kita di pada mahsyar. Apa bayang yang menyertai kita itu? Bukan kita buat payung pergi, tapi sedekah kita. Sadaqatuh. Maka sedekah kita pada mahsyar akan menjadi pemayung kepada kita. Kita tenang, bahagia, tidak resah, tidak gelisah, tidak dalam keadaan kesempitan, tak ada teriak menangis, tak ada. Tenang. So ada payung menyertai kita, ataupun ada bayangan. Apa bayangan yang bayung kita tu, kata Nabi? Sadaqatuhu. Sedekah kita masa hidup dahulu. Jadi Allah akan tunjuk bukti daripada mahsyar, kamu hai manusia, hari ini orang kecewa menangis, kamu tak ada apa, tenang. Orang keadaan resah, gelisah, begitu menakut daripada mereka, kamu tak bahagia, kamu bahagia sebab ada benda mayu kamu. Tak ada kepanasan, maksudnya tak rasa panas, tak rasa apa. Sedekah kita. Sadaqatuhu. Allah ubah kelebihan sedekah kita menjadi payungan yang besar. Saya bergurau jugalah, saya kata apa? Ini gurauan saya. Saya kata,
Kalaulah kita nak payung kita besar daripada masyar, sedekah banyak-banyaklah. Zakat jangan abaikan, sedekah lagi, ya, tak kedekutlah. Selagi mana kita banyak bersedekah, zakat tunai, sedekah pun banyak, payung kita makin besarlah, makin selesa kita. Tapi kalau nak payung kecil, sedekah jarang-jarang. Kecil lah payung kita nanti. Contoh ini gurauan saya ni, tapi munasabah. Sebab kita nak daripada masyarakat nanti kita selesa, tenang, tak ada kerumitan, tak ada benda yang merumitkan keadaan kita, tidak susah daripada masyarakat, tenang. Sedekah kita lah menjadi pemayung daripada masyarakat nanti. Maka puan-puan, ini adalah peluang keemasan kita kena rebut. Batulah bila bab harta, tenangkan jiwa, ingat ini milik Allah, bukan milik aku. Aku kena sumbang. Banyak sikit bukan ukuran. Sebab dalam agama bukan isu banyak sikit, isu keikhlasan. Dalam Islam, ibadat pun sama. Allah tak pandang banyak sikit, Allah pandang keikhlasan, kualiti, bukan kuantiti. Sedekah kita bukan isu 100, 200, RM20, tapi ni hati kita ikhlas dalam menyumbang. Tidak riak, tidak angkuh, tidak sombong, tidak menunjuk diri, tidak mengungkit, tidak. Itu semua kita buang ke tepi. Hatta bab zakat ataupun kita bersedekah derma, kita tolak ke tepi semua itu. Daripada sifat-sifat yang buruk, yang keji, riak ke, angkuh, sombong, no. Yang ada keikhlasan, itu kualiti namanya. Sikit pun ya, banyak pun ya. RM1, ya. 100, ya. Yang tak ya, tak beri. Kedekut, pusing pun kedekut. Itu yang tak ya. Yang ya-nya, sikit RM1 pun ya, yang 100 pun ya, 100 ya, 1000 pun ya. Sebab hatinya luhur kerana Allah Azza wa Jalla. Pada masa dia beri banyak, dia beri banyak. Ketika dia beri sikit, tapi kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana orang. Jadi kekuatan kita daripada keikhlasan. Dan harta yang kita sumbangkan, Allah tidak akan tolak kelebihannya sama sekali. Itulah datang isu zakat ini dalam kerangka agama yang lengkap. Dia bukan soal kita dengan harta kita, kita dengan orang lain. Kita dengan golongan yang perlu kepada bantuan daripada kita, golongan miskin, fakir contohnya yang layak terima zakat, kita menyumbang. Kita makan, mereka makan. Kita minum, mereka minum. Mereka dapat nikmati makanan, kita dapat sama. Jadi ini lebih ke arah untuk menghubungkan hubungan sayang kasih sama umat lah. Orang miskin terima bantuan orang kaya. Orang miskin tak akan kecewa sebab ada orang menyumbang kepadanya. Dan orang menyumbang pula tidak kedekut nak menyumbang sebab dia tahu haknya bukan hak dia saja, hak orang lain. Hartanya bukan hak dia saja, hak orang. Lisaili wal bagi orang minta dan orang yang tak ada makanan. Itu agama. Baik tuan-tuan sekalian, saya kira ini sebagai asas yang penting untuk membuktikan zakat ini bukan satu benda yang susah, benda yang menekan, tidak. Tapi ia benda yang mudah, Allah permudahkan secara hati yang penuh keinsafan. Kemudahan tu pula dunia sekarang ni lebih mudah lagi dah. Itu soal teknikal lah. Itu soal teknikal. Zakat hari ni by online je sah. Dulu kena pergi pejabat zakat, bertemu dengan orang face to face. Sekarang ni online je, daripada rumah. Sah. Hukum fiqh semasa kata sah. Itu kita pesan pada ulama lah. Apa hukum yang mereka dah keluar, mungkin fatwa semasa kita terima, sebab dunia boleh berubah. Hukum semasa dengan situasi semasa. So itu kenyataan. Zaman kita hari ini
Itulah kenyataannya. Kita terimalah hakikat itu, tapi hukum tetap sah dalam agama. Sekarang kita online, bayar zakat online saja. Ya. Jadi ini saya fikir satu hukum yang jelas kita terima hakikat. Tapi yang penting ialah kita sendiri. Kita nak buang ke tepi sifat-sifat bakhil, kedekut, angkuh, sombong, kita nak buang ke tepi. Buang jauh-jauh. Dan kita meyakini bahawa nikmat yang aku ada ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sikit lagi tentang zakat ini juga dalam kesempatan masa berbaki ini. Ada satu lagi elemen yang saya nak sentuh, supaya dalam hati kita, tuan-tuan, puan-puan, dalam zakat derma sekali lah kita gabungkan zakat dan derma, infak sekali. Jangan kita berfikir bahawa kita telah kehilangan angka atau kehilangan dari sudut nilai. Jangan. Duit 100, derma 50, tinggal 50. Duit dalam pendapatan sekian banyak, bayar zakat, kira-kira kena keluarkan 5,000 contohnya. Jangan kita tak fikir kita makin berkurang secara angka. Memanglah kurang angka tu. 500 duit zakat, 300, ada berapa? 200. Duit RM100, derma 100, derma 90, ada RM10. Betul. Tapi jangan fikir macam tu. Lepas tu Nabi ajar kepada kita bab sedekah ke zakat. Nabi sebut hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Dalam hadis daripada Al-Imam Muslim, Nabi kata apa? Ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan pernah berkurang harta yang kita infakkan itu, baik zakat, baik kita derma dan sedekah. Ma naqasat, tak akan berkurang, sadaqatun min malin, tak akan berkurang. Ini apa makna, tuan-tuan? Sifir Allah Azza wa Jalla, sifir yang jelas. Sifir kita, sifir yang tak jelas. Sifir kita duit 100, derma 10, tinggal berapa? 90, kurang lah kan? Duit RM10, derma RM5, tinggal RM5. Makin kurang. Itu sifir kita. Yang kita ada 100, derma 100, habis kosong, zero. Dah semua 100, habis lah. Kalau derma 50, tinggal 50. Itu sifir kita yang tak pernah akan terhenti. Itulah sifir dunia. Tetapi sifir Allah tak begitu. Sifir Allah tidak begitu. Allah, Nabi sebut hadis, ma naqasat sadaqatun min malin. Apa yang kamu sumbangkan, harta kamu tak pernah berkurang. Sebab Nabi kait dengan apa? Pahala, rahmat, redha Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita ada 100, derma 50 tadi tak berkurang pada pandang Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Dia akan subur, hidup mekar dan hidup sampai kiamat. Seolah kita beli saham lah mudah-mudahnya. Ini saham dunia kadang-kadang menghodom juga, tapi tak apa, kita saham. Kita beli saham dengan nilai 150 sebagai contoh. Dia meningkat saham tu daripada hari ke minggu bulan sampai mungkin sekian banyak. Dia tak turun, contohnya. Macam itulah. Itu dunia kadang-kadang turun juga. Tapi jangan, bagi Allah tidak. Bagi Allah tidak. Jadi kalau kita faham hadis ini, manaqasat sadaqatun min malin, tak akan berkurang mana harta kita sumbang, kita jadi orang yang mudah untuk menyumbang. Sebab apa? Aku sedang melabur di hari akhirat. Aku sedang melabur di padang mahsyar. Aku sedang melabur untuk ke syurga. Aku sedang berinfak sedekah untuk aku dapat nikmat rahmat di padang mahsyar. Kita fikir macam tu. Betullah kalau ada tabung berjalan tu, tabung dah berhenti dah. Kenapa berhenti? Pusing lagi, pusing 16 kali pusing. Ya, 16 kali berilah jawabnya. Tapi meja penceramah tak pernah sampai. Penceramah selamat je. Ya.
Tak pernah naik ke atas meja. Di bawah. Itulah penceramah kadang-kadang rugi untuk menyumbang. Tapi tak apa, tabung ada nanti boleh sumbang pun. Baik. Betullah kita bila kita tabungkan RM RM, kita sedang menabung bukan untuk dunia. Kita menabung kepada akhirat. Yang kita masuk RM10 tadi bukan takat RM10 untuk dunia tu. Sekarang ini aku sedang menabung untuk hari akhirat. Yang aku masuk RM10 tadi, dia tak mati tu, dia akan hidup. Walaupun surau guna untuk tujuan tertentu, untuk bayar elektrik macam-macam. Tapi kepada kita, itu tabungan kita untuk akhirat. Kalau kita fikir macam tuan-tuan, kita tak sedih. Bahkan saya sebut dalam bahasa saya lah, saya kata tabung bergerak itu tabung akhirat, mudah kata. Saya punya bahasa lah, tabung bergerak tu tabung akhirat. Cuma tak tulis je. Dia tulis tabung masjid juga haknya, tapi tabung akhirat. Artinya bila kita masuk RM100, 200 ke RM10, dia sedang berjalan ke akhirat. Tidak pernah akan merugikan kita walaupun kita dah masuk berapa banyak sekalipun. Itu cara berfikir orang yang beriman, insyaAllah. Kalau kita fikir macam tu, seronok tak? Seronok lah. Tengok tabung tak berjalan, kita cari tak mana tabung ni, sebab nak menyumbang ni. Nak menyumbang, cari tabung supaya bergerak. Tak bergerak pun cari tabung kat dinding, tutup masuk. Sebab kita tahu ini tabung akhirat, untuk syurga, untuk ahli akhirat, berjaya di alam sana, rahmat dapat, redha dapat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya sebutin tuan-tuan untuk saya, bukan orang lain ni. Sebab hadis kita ni hadis yang begitu indah, menarik perhatian kita, supaya kita makin menjadi insan yang yakin terhadap jamin Allah kepada kita. Baik, itu yang keberapa tu? Yang keempat, yang kelima, saya pun tak tahu dalam berapa dah. Baik, seterusnya, bila sebut kewajipan berzakat, dalam kata-kata pengarang kitab kita inilah, kita boleh tengok juga 2-3 perkara. Antaranya ialah, dia ada paling tidak 3 perkara utama kita berzakat dan berinfak ini. 3 perkara utama. Yang pertama, kita dapat selesaikan amanah kita kepada Allah Azza wa Jalla bab harta. Itu yang pertama. Sebab kita pemegang amanah Allah. Harta benda amanah Tuhan buat kita sementara hidup, kita dapat selesaikan. Dan kita berzakat, kita infak. Selesai. Yang keduanya ialah hubungan kemanusiaan, sosial masyarakat. Zakat ini hubungan kemanusiaan. Kita tolong orang perlukan bantuan, tolong orang perlukan bantuan kita. Dalam maksud beri sumbang zakat daripada orang yang tertentu, orang perlu bantuan kita. Hubungan kemasyarakatan. Kita nak tengok orang bahagia macam kita bahagia. Kita tak ada jiwa yang bersifat nafsi, aku-akulah, kamu-kamu. Tidak ada. Orang lapar, kita beri. Orang lapar, kita sumbang. Orang dalam keadaan tak boleh makan, kita sumbangkan. Contohnya, kita tak nak orang lapar. Kalau kita lapar, kita tak orang lapar juga. Itu sifat. Jadi kita bila berzakat, berumbang ini, kita nak orang tenang macam kita. Dia boleh makan, aku makan. Walaupun dia makan tak banyak pun, dia tak lebih daripada aku pun, tapi ada makanan dengan zakat kita. Hubungan kemanusiaan. Ini antara apa yang disitu banyaklah dalam hadis Quran pun kepada kita. Dan manusia ni tuan-tuan, bila ada moral, boleh tolong orang, bantu orang lain, jangan bimbang. Kita bukan sekadar akan dapat pahala tolong orang. Di pada mahsyar, Nabi dah berjanji kepada kita di sana. Apa kata Rasulullah? Ini sebagai contoh lah ni. Nabi sebut kepada kita, kalau kita biasa tolong orang masa hidup di bumi, zakat tadilah dengan harta kita sumbang, tolong orang makan minum, dengan apa kita begitu, orang jadi senang kerana kita. Nabi sebut pada mahsyar. Ini kita nak tuan-tuan, saya pun nak sangat ni.
Nabi kata apa? Man nafasa mu'minin an kurbatin nafasallahu an kurabahu yaumal qiyamati. Kita pernah dulu masa hidup bebaskan orang daripada kesempitan. Kita bebaskan orang daripada kepayahan hidup. Soal makan minum, kita tolong dia. Sebab kita berzakat, kita bagi makan dengan infak. Di padang mahsyar Nabi kata apa? Allah akan bebaskan kita daripada kepayahan. Jiwa kita segar masa hidup dalam hidup. Segar, maksud apa? Kita tolong orang susah, tolong. Orang lapar, kita bantu. Orang tak duit, kita hulurkan duit ringgit contohnya. Tolong orang, senang dia. Di pada mahsyar, Nabi kata apa? Kita Allah bantu daripada situasi yang menyusahkan di pada mahsyar. Kesannya ada. Man nafasa kurbati akhil mu'min nafasallahu kurbahu yaumal qiyamati. Allah akan tolong kita daripada mahsyar. Kamu masa hidup dahulu, kamu ada menyumbang sedekah derma untuk orang lain dalam kesempitan, berzakat harta benda kamu tak berkira dalam zakat. Akhirnya di pada mahsyar Nabi bersabda, Allah akan permudahkan urusan kita daripada segala bentuk menyusahkan kita. Tuan-tuan, patutlah kita dalam masyarakat ni kena ingat, kadang-kadang harga kita ni bergantung dengan orang lain. Patut dengan orang miskin jangan sombong, Ongso jangan sombong, orang kelaparan jangan sombong. Jangan sombong mereka. Tunaikan hak mereka. Kalau berzakat, zakat. Kalau infak, infak. Kita usaha ke arah itu. InsyaAllah kita berkat hidup, berkat ibadat kita, berkat usia kita di dunia, di hari akhir Allah permudahkan kita insyaAllah daripada sebarang benda yang menyusahkan kita. Di akhirat tuan-tuan banyak benda-benda menyusahkan kita nanti. Jalan-jalan kita tahu macam mana keadaannya. Ada di sana duri-duri macam-macam nanti kita kepayahan. Tapi rupa Allah angkat daripada kita kepayahan. Sebab masa hidup kamu ada tolong orang. Itu dia. Peluang ini peluang keemasan tuan-tuan. Saya ucap tahniah lah kepada tuan-tuan puan-puan yang saban ketika berfikir untuk menyumbang, memberi, berzakat dan bersedekah. Tahniah. Sebab tuan-tuan memilih jalan hidup yang betul. Hak dalam poket ni bukan hak kita keseluruhannya. Sikit pun hak orang, banyak pun mungkin hak orang lain, bukan hak kita. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu di antara peringatan yang kedua. Yang ketiga, apa keuntungan kita? Yang ketiganya ialah kita akan beroleh kejayaan yang besar di padang mahsyar nanti dengan zakat, dengan infak. Yang pertama dengan Allah selesai, yang kedua hubung kemanusiaan, ketiganya ialah kita akan beroleh jalan yang mudah di padang mahsyar nanti. Itu yang ketiga. Yang ketiga, kita berjalan mudah di padang mahsyar untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang berzakat, berharta yang infak ini, Allah akan buka pintu syurga kepadanya dengan bukaan yang begitu besar. Dia akan masuk kepada mana pintu dia masuk. Wallahu a'lam. Ini di antara tiga perkara yang akan memberi kita nikmat dalam kita berzakat. Baik. Yang terakhir, dalam hubungan harta berzakat juga tuan-tuan sekalian, yang terakhir ni, neracanya saya nak bawa kepada tuan-tuan dengan kata-kata yang mudah saja. Kalau kita fikir tentang bab harta ini, cuba tuan-tuan renung sekejap dalam 3 minit terakhir ini. Harta kita sama ada harta yang kita nampak tak nampak, wang ringgit ke, kesihatan ke, itu harta juga sebenarnya. Tapi kalau kita bercakap tentang harta yang lebih dekat kita, wang ringgit lah, harta benda lah. Tanah, tanih, rumah kediaman, duit ringgit kita ada. Tuan-tuan terfikirkah tidak, saat bila kita meninggal dunia,
hembus nafas yang terakhir, kejang kaku batang tubuh kita, berpisah kita dengan alam bumi yang dah lama kita hidup ini. Saat kematian kita bawa ada apa yang kita ada? Harta. Bawa banyak mana? Tak ada. Nikmat dunia bawa banyak mana? Tak ada. Saya sebut ini untuk tuan-tuan renung. Ini yang terakhir ni, tentang zakat, harta, zakat macam-macam tadi. Kita meninggal sahaja, rumah kediaman kita yang harga 2 juta, yang harga mungkin berapa juta kalau kaya raya lah. Kenderaan kita tinggalkan 1, 2, 3 buah yang kita miliki. RM kita dalam kocek kita, dalam bank kita mungkin sekian banyak. Saat kita mati, kita bawa ke tidak? Semua kita tinggalkan. Kediaman kita harga kata 1 juta ataupun ratus ribu lah contoh, tak apalah kita tak 1 juta harga bangunan, sebab Shah Alam ni mahal dah. Dulu beli 200, sekarang 1 juta dah sekarang ni. Tinggal rumah kita meninggal, tinggal rumah tu, tak bawa rumah pun. Rumah kita alam kubur. Yang ditinggal itu tuan-tuan, kadang-kadang tak lama pun nama berubah pada orang lain. Kadang-kadang rumah kita tinggalkan itu, tak ada lama anak kita jual je, boleh jadi. Nama kita elok-elok tu daripada kita mula beli rumah sampai kita mati, nama kita. Tapi mungkin setahap tertentu anak kita warisi harta tadi, tak ada 3 bulan dia jual kepada orang lain. Asal nama kita berubah nama orang dah, bukan suku sakat kita, keluarga bukan, tidak, orang lain. Betul tak? Yang kita ada harta namanya kenderaan atau nama kita meninggal saja, tak ada berapa lama kemudian kenderaan itu hak jadi orang lain, dijual anak kita, keluarga kita. Contoh, saya cakap tuan-tuan sebab nak tunjuk kepada kita apa yang kita ada tak kekal. Yang kekal apa? Yang kekal ialah yang kita pernah sumbang, pernah keluarkan, zakat ke sedekah, itu yang kekal kepada kita. Kita mati macam mana pun, yang amal zakat, amal sedekah itu kekal sama kita. Nampak? Yang itu tak kekal, akhirnya menjadi peninggalan pusaka pada orang masih hidup. Yang bersama kita hanyalah kain putih melekat di badan, kapas yang melekat, dimawarkan air wangi, air mawar, habis. Jadi yang kekal ialah amal jariah kita. Zakat kekal, sedekah kekal, infak kekal. Maka marilah sama-sama kita ambil peringatan ini sebagai peringatan bersama dalam hari ke-21 ini, untuk kita bawa dalam hidup ini satu perjalanan yang tidak bakhil, tak kedekut dengan nikmat Tuhan. Kita buatlah dengan penuh keinsafan, ruang yang ada kita gunakan, insya-Allah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan direzekikan oleh Allah dengan kebaikan yang berterusan. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah mudah-mudahan kita rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah permudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita hidup ini tuan-tuan sekadar pemegang amanah Allah Azza wa Jalla, tak lebih tak kurang. Harta amanah, dunia amanah, nyawa amanah, pangkat amanah, keluarga amanah, kekayaan amanah, ibadat kita di amanah untuk kita buat, semuanya amanah belaka. Semuanya kita akan pulangkan kepada Allah bila sampai masanya. Ya, bila kita pulang dalam rahmat Allah, redha Allah, bukan kita pulang dalam kebencian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, permudahkan urusan kami, amal kami, iman dan agama kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagi Engkau segala kepujian. Walakal syukru, bagi Engkau segala kesyukuran. Allahumma jammilna
bittaqwa wal istiqamah. Ya Allah, hiasilah kami dengan taqwa dan al-istiqamah. Allah manawwir qulubana bil iman. Ya Allah, cahayakan hati-hati kami dengan iman. Allah ma'a'ina ala zikrika. Tolonglah kami ya Allah untuk ingat kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatika, dan elok jua ibadat kami kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'un du'a, kalau Tuhan kami yang mendengar bicara kami, mendengar doa-doa kami, mendengar intihan kami, mendengar munajat kami. Allah maghfir lana dhunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami, kama rabbawna sighara, bagaimana mereka didik kami ya Allah kecil hingga dewasanya kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, kalau Tuhan kami yang mendengar intihan munajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami ya Allah dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, ya Allah jauhkan kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, menakutkan kami, menyusahkan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan masuk hari ke-10, iaitu bertajuk amalan kebaikan nanti insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Amin. Allahumma salli